Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ni sambungan dalam tafsir ke surat berapa? Ada tanda. Ke surat berapa? 21. Kena tanda, ustaz tak tanda. Ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 153, muka surat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sembahyang. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini ayat yang sangat istimewa kepada kita, yang menjadikan kita orang yang sangat hampir dengan Allah Ta'ala. Hujung daripada ayat itu Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Allah dah bagi jalan dah, minta tolong dengan Allah. Ini satu ayat yang besar. Kita belajar dalam tafsir, kalau Allah Ta'ala sebutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, selepas daripada ayat tu maknanya ada perkara besar, ada perkara yang sangat mustahak Allah nak bagi tahu. Berbeza dengan ya ayuhan nas, ada sebut lagi kan ya bani Adam, ya bani Israel. Ada lagi ayat yang lain bukan ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khusus kepada orang beriman nak bagi tahu ada benda mustahak. Apa dia? Ista'inu, minta tolonglah kamu dengan Allah. Minta tolong kepada Allah dengan dua benda, as-sabri was-salah, dengan sabar dan dengan solat. Dua perkara ni. Jadi orang Islam tak ada stres sebenarnya. Ini yang Nabi kata orang Islam ni hebat. Kalau berjaya satu perkara dia syukur, dapat satu perkara syukur kepada Allah. Kalau gagal dia sabar. Syukur dengan sabar ni sentiasa bermain kat kita. Tak dapat tak apa, sabar. Tunggu ustaz tak sampai, sabar. Alhamdulillah kan. Bis sabri was salah. Allah Ta'ala kata ista'inu, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Dan hubungan ayat ni juga yang disebutkan dengan Nabi. Nabi pesan kalau kamu solat, doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Minta tolong dengan Allah Ta'ala
supaya Allah Ta'ala bagi kita ni orang yang sentiasa ingat Allah. Allahumma a'inna, minta Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Nabi kata jangan tinggal doa tu. Baca selalu dalam solat, setiap kali doa, Allahumma a'inna ala zikrika, tolong aku ya Allah untuk mengingati Engkau ya Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tak mampu untuk ingat Allah, tak mampu nak bergerak ke sana sini pun. Jadi Allah Ta'ala suruh selalu kita sebagai umat Islam, hamba Allah Ta'ala ini minta tolonglah kepada Allah Ta'ala dengan dua cara. Pertama dengan sabar, dan sabar itu mesti diiringi dengan solat. Dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang Islam supaya sabar dan mengerjakan sembahyang, kerana kedua sifat itu adalah merupakan pertolongan penting di dalam melakukan satu ibadah atau pengabdian kepada Allah Ta'ala. Erti sabar ialah menahan diri supaya cekal memikul beban yang tiada digemari, beban yang tak disukai. Itu maknanya sabar. Kalau kita suka, kita tahan sabar, tu tak ada sabar. Yang sabar ni menahan benda yang kita tak suka. Allah, beratnya cerita. Yang kita faham sabar dalam bab kita diduga, sabar terhadap dugaan. Kena ujian sakit, sabarlah. Tu ujian kedugaan, ujian sabar. Tapi ujian yang lain bab sabar juga termasuk sabar ketika beribadah. Ibadah ni kena sabar. Satu, ibadah sabar yang lain juga ibadah dalam mengelak daripada maksiat, kena sabar. Sabar supaya tak buat maksiat, tu sabar juga, termasuk sabar juga. Jadi buat ibadah pun kena sabar, nak elak maksiat pun kena sabar. Dalam bab kita biasa dengar ni, bersabar terhadap musibah. Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang-orang beriman itu, innalladzina amanu, bila orang-orang beriman ini bila ditimpa satu musibah, maka dia akan terus mengatakan bahawa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu semua daripada Allah dan kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam bab sabar ini kata menahan diri supaya cekal mengikut beban yang tiada digemari. Itu baru satu juzuk daripada sabar. Ada lagi 2-3 bab yang sabar dalam bab ibadah. Ibadah jangan cepat-cepat, jangan nak cepat habis, jangan nak cepat bangun. Habis daripada sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak sempat-sempat istighfar. Istighfar pun astagfirullah, hujung hilang dah. Tak sempat istighfar, tak sempat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kenapa nak cepat-cepat sangat? Tu kita sembahyang di hari Jumaat je, berarti hari Jumaat. Tak sempat-sempat. Kadang-kadang geram juga, saya rasa nak tangkap kaki orang yang bangun tu. Baru je Assalamualaikum warahmatullahi, Imam Assalamualaikum warahmatullahi, yang kawan ni dah macam cacing kepanasan dah, bangun terus langkah keluar. Nak ke mana cepat sangat ni? Zaman-zaman kelang kabut ni dah kena tinggal dah tuan-tuan. Zaman-zaman kita sibuk dengan hal dunia ni kena kurangkan. Sibuk macam mana pun bab dunia, kena bagi masa untuk Allah. Kena bagi masa untuk Allah. Tak ada dah tenang sekejap, belajar bertenang. Ambil sabar sekejap, tarik handbrake, tenangkan diri, kan rehat sekejap. Supaya kita duduk sekejap, istighfar, doalah bersama-sama dengan imam yang mendoakan. Bukan senang nak dapat momen malam hari Jumaat yang ratusan orang datang sembahyang berjemaah sama-sama mendatangkan berdoa. Bukan senang nak dapat benda tu. Nak tunggu pula Jumaat depan. Entah sempat, entah tidak. Siapa boleh jamin Jumaat depan dia ada? Angkat tangan. Saya insya-Allah ada, tuan-tuan saya tak tahu. Oi, kena yakin ada kan, tak ada tak ada kan, Allahu alam. Kita nak tunggu pula Jumaat depan, tak tahu ada tak ada. Jumaat ni buat yang terbaik lah. Sebab tu saya geram tengok kalau orang habis sembahyang bangun cepat-cepat nak keluar, nak pergi ke mana ni. Hal memang penting, semua hal dunia. Allah kata seolah-olah Allah kata kau sibuk hal dunia kau tak sebut dengan aku kau sibuk kau punya hal lebih penting daripada hal dengan aku seolah-olah begitulah. Ni sikit lah, boleh sebut sembahyang Jumaat ni nak kena pesan jugalah. Ni akhlak. Akhlak orang Islam ni dia terjaga. Kata ibadah pun kena ada akhlak. Bab apa tuan-tuan yang nak pesan sangat ni? Bab parking kereta kalau sembahyang Jumaat. Ni kita dekat sini tak adalah masalah parking dalam, parking semua. Ni hak tengah-tengah bandar ni. Parking sampai line 1 dah tepi jalan, masuk row kedua dah, orang ke tengah dah, sampai row ketiga dah, orang lain nak lalu lalang dah, nak sempit dah. Kita peduli apa? Aku kan nak sembahyang Jumaat, yang penting aku parking kereta tak kira lah.
kita sudah mengganggu lalu lintas yang lain. Itu bukan akhlak Islam. Akhlak Islam parking jauh sikit pun tak apa, jalan kaki pergi tak apa. Tak apa, itu akhlak. Sebab kita mengganggu lalu lintas, dah dikira tidak berakhlak. Malu orang Islam tu. Tengok masjid benda-benda. Dah lah parking tengah jalan, turun last sekali pula tu. Orang semua dah keluar dah, kereta dia tengah jalan satu. Ya Rabbi, jangan. Ni pesan mana-mana ni. Saya pun pesan dia saja. Rupanya akhlak Islam sampai bak parking kereta pun Islam ambil kira. Tu dikira akhlak. Jangan mentang-mentang kita nak sembahyang Jumaat, kita letak kat mana-mana, ganggu orang ke. Orang bukan Islam ada, dia nak lalang tengok. Akhirnya orang jadi marah. Apa ni? Kita nak lalang pun jadi tergendala disebabkan dia orang nak semayang. Akhirnya orang marah kepada Islam. Islam tu jadi nampak bodoh, nampak tak cantik disebabkan orang Islam sendiri punya akhlak. Jadi parking kereta, kalau agak susah, panggil kawan yang ada lori tarik kereta, kita suruh tarik kereta tu duduk lain. Payah sangat kita tu kan. Baik. Sabar menahan diri daripada memikul beban yang tiada digemari, tetap dan kuat menderita kepayahan-kepayahan dalam menjalankan ibadah dan lain-lain kebaktian. Menjalankan ibadah tu satu. Yang kedua daripada sabar tadi, sabar dalam menjalankan ibadah. Yang pertama, menahan diri daripada memikul beban yang kita tak suka. Kemudian dan lain-lain kebaktian dengan tiada pula gelisah atau berkeluh kesah. Hebat sabar ni. Ada satu kisah yang selalu diceritakan, kisah yang sangat masyhur. Seorang anak yang diuji oleh Allah Ta'ala, seorang pasangan suami isteri, Allah Ta'ala uji dengan kematian anak kesayangan, buah hatinya meninggal dunia. Bila anak ni meninggal dunia, Allah, mak ni rasa macam mana, ayah dia rasa macam mana, subhanallah, tentulah sedih. Buah hati kesayangan anak kita, Allah Ta'ala ambil kembali ke rahmatullah. Dalam kesedihan itu, Allah kirimkan malaikat pergi tengok. Wahai malaikat, kau pergi tengok apa yang berlaku kepada tu dua orang makhluk aku tu, suami isteri tu, bila aku ambil anak dia jadi macam mana. Allah dah maha mengetahui. Maka dilaporlah oleh malaikat. Malaikat kata, wahai Allah, aku lihat ibu dan ayahnya redha. Ibu dan ayahnya redha dengan kematian anaknya, terima ketentuan Allah Ta'ala. Maka kata Allah, kabarkan kepada mereka berdua, aku pun redha kepada mereka. Allah, tuan-tuan, kalau dah dapat redha Allah, apa lagi? Redha Allah yang kita nak cari. Tu ujian Allah diterima dengan keredaan. Cakap senang lah, dia kata tak kena kat engkau. Kena engkau tahu macam mana rasa dia. Sabar Haji, sabar. Marah. Orang dekat masjid, orang dekat hospital, kita kata semayang lah, sakit ni sabarlah banyak-banyak, insya-Allah nanti sembuh. Sabar. Tak tahu orang sakit suruh semayang pula. Yang sakit lah nak kena sembahyang. Yang orang sakit lah kena selalu pesan. Tuan-tuan ingat kalau ayah, mak sakit duduk hospital, tolong dah tengok. Susah tau. Orang tua-tua ni sensitif, dah lah sakit. Tua pula tu. Orang tua kan sensitif. Sakit lagi tambah sensitif. Nak pesan semayang. Macam mana? Ayah dah semayang belum ayah? Bulat mata dia tengok. Kau tak tahu aku sakit? Boleh kuat pula elok cakap. Sakit lah nak kena semayang kuat Habis tak boleh ganti ke zikir-zikir ke tak payah semayang boleh? Selagi ada akal, hukum dia wajib semayang. Jadi anak kena belajar pula apa? Tolong belajar macam mana cara nak ambil semayang untuk orang sakit. Macam mana nak ambil sembahyang untuk orang sakit ni? Dia dah sakit satu bab, nak menahan sabar lagi, dengan sakitnya lagi, berderita dia. Dalam sakit itu dia kena buat ibadah. Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Sakit macam mana? Sabar dan solat. Inilah kehilangan kita dalam Islam. Orang-orang Islam ni bila dapat satu benda dugaan, dia tidak minta tolong kepada Allah seperti mana yang Allah Ta'ala suruh. Allah kata sabar. Yang pertama sabar, lepas tu solat, insya-Allah. Itulah janji Allah Ta'ala nak bagi kita. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu ma'as sabirin, bersama-sama dengan orang yang sabar. Dah duduk dah cerita dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah bersama dengan orang sabar tu. Kasih sayang Allah bersama dengan orang yang sabar. Itu makna inna Allah ma'as sabirin. Allah dah bagi dah rahmat Allah kepada orang-orang ini. Rahmat aku turun kat sini, kata Allah. Jadi besar pengertiannya nak dapat sebenarnya kepada orang-orang yang sabar ini.
Kemudian sifat sabar ini perlu dipakai umpamanya di dalam menjalankan ibadah puasa, sabar, berjihad, sabar, berperang, ataupun ketika menghadapi malapetaka. Ibadah sabar, berjihad, berperang kena sabar, menghadapi malapetaka sabar. Ni semua kita dah faham dah. Cerita berjihad ni kalau tak ada sabar tak boleh, sebab Allah Ta'ala akan turunkan bantuan-bantuan Allah Ta'ala dengan sabar. Syarat dia sabar, Allah Ta'ala turunkan bantuan. Kemudian dalam beribadah puasa, tentang mengerjakan sembahyang pula, seseorang itu dapat dilatih supaya merendahkan diri kepada Tuhan yang disembah penuh dengan rasa keikhlasan dan taat setia. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, yakni mereka akan mendapat pertolongan dan berakhir dengan kejayaan. Ini kita dah boleh faham bagaimana disebutkan bahawa Allah menghilihat kepada keikhlasan kita. Dalam solat, lepas daripada Fatihah, baca surah dulu. Lepas baca surah, barulah takbir Allahu Akbar, rukuk. Lepas rukuk, naik balik, Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Lepas tu baru sujud. Lah, kenapa lah ulang-ulang turun? Dah dekat dah rukuk tu, dah dekat dengan sujud. Kenapa naik balik? Patut dah duduk rukuk tu, lepas rukuk turun teruslah sujud. Tak, kena ikut prosedur. Lepas dah rukuk, naik semula tegak balik. Lepas tegak baru turun balik sujud. Lepas sujud baru Rabbi fili sekali. Lepas tu naik turun lagi sekali. Naik lagi baru berdiri balik. Allah. Macam tu. Itulah prosedur ibadah kepada Allah. Orang menghadap raja je ada dia punya step dia. Ini kan pula menghadap kepada Yang Maha. Itu step dia. Lepas tu step dia pula dengan tenang, dengan sabar, tak boleh kelang kabut. Kenapa sembahyang fardu boleh tenang, bila time sembahyang sunat dia laju? Pasal apa? Kenapa jadi gitu? Ada satu kisah yang sangat masyhur dibaca. Seorang tu alim, soleh, kelihatannya dengan pakaian serba cantik, jubahnya bersih, datang sembahyang Jumaat pada hari Jumaat. Dalam kitab Tarikh Baghdad disebutkan kisah di negeri Iraq seorang ni. Dia masuk masjid awal dengan sembahyang sunatnya. Jadi orang nak perhati tawaduknya, subhanallah, sembahyang. Sami Allah, semua tertib dengan baik, penuh dengan tertib yang sangat hebat, dan duduk dengan penuh zikir. Dan duduk zikir itu dengan penuh rasa ikhlasnya kepada Allah Ta'ala tu kelihatan di wajahnya. Tapi pelik, tiba orang kamat nak sembahyang Jumaat, dia tak bangun. Dia tak bangun sembahyang, dia duduk sembahyang sampai habis. Pelik. Pasal apa dia tak sembahyang? Habis sembahyang, dia duduk situ tak bergerak-gerak ke mana-mana. Si orang soleh, orang alim tadi. Habis sembahyang, tadi orang tanya, orang duduk sebelah tadi, "Tuan, nampak tadi tuan daripada sembahyang sunatnya hebat, turun naik semua naik, semuanya cantik. Tapi kenapa bila sembahyang Jumaat tuan tak bangun?" Dia kata, "Kau nak tahu cerita? Aku tak mau cakap, tapi kau tanya aku jawab. Tapi kau jangan cerita kat siapa-siapa, aku cerita kau seorang je." Ceritalah tuan, apa dia? Sebenarnya dia kata, "Aku terkencing tadi. Sebab tu aku tak bangun sembahyang. Kalau aku bangun ni habis semua, basah habis lah. Terkencing. Kenapa boleh terkencing?" Dia kata, "Sebenarnya aku ni banyak hutang. Jadi orang berhutang ni dia takut aku datang sembahyang Jumaat ni pun menyorok-menyorok kalau jumpa tu alung yang kutip hutang tu." Bukan dia hutang ke alung, dia hutang kepada orang Islam, orang yang kaya. "Masa aku sembahyang sunat tadi, selesai aku sembahyang, aku terpusing belakang, aku ternampak orang tu ada kat belakang aku. Aku tengok dia kat belakang, terkencing aku, takut." Allah. Maka sebab itulah aku tak sembahyang. Barulah perasan. Kau jangan cerita dengan orang. Tapi namanya cerita, lepas satu mulut ke satu mulut, satu mulut ke satu mulut, sampailah kepada orang yang di belakang. Akhirnya siapa orang itu? Seorang orang soleh, ahli hadis, ulama besar, ahli hadis di Baghdad ketika itu. Tuan yang banyak harta, yang rajin dermawan, sehingga orang-orang situ kalau susah aja akan cari dia hutang.
Lama bila dengar kat dia, dia panggil si orang soleh ni tadi, mari jumpa dia di rumah dia esok lusanya. Datang ke rumah dia, dijamukan hidangan makanan-makanan yang lazat. Lepas tu buka buku hutang. Bila buka buku hutang, tengok berapa banyak kau punya hutang. Allah, banyak, 5,000 dirham. Banyak, 5,000. Jadi sebab itulah dia kata macam ni, kau dah bayar hutang aku belum? Belum tuan, sebab itulah saya takut sampai terkencing tak semayang. Punya takut ni orang cukup hutang. Ahli hadis ulama besar ni apa dia buat? Dia terus ambil cop, macam cerita piramid tu kan, selesai, langsai, lunas semua hutang. 5,000 dia halalkan begitu saja. Malah dia minta maaf kepada Tuan. Saya minta maaf, kata, disebabkan saya Tuan takut sampai terkencing tak semayang Jumaat. Ni ambil 5,000, saya sedekah lagi 5,000 untuk teruskan ibadah-ibadah lain sebagai tanda saya minta maaf kepada Tuan. Bayangkan kisah ini. Sebetulnya dia tu bayar hutang, tapi kerana takutnya orang soleh tu tadi kepada dia, hutang langsai, dapat pula 5,000 lagi, pergi terus ibadah. Saya maafkan, dan saya 5,000 ni saya bagi sebagai permohonan maaf saya, dan saya takut Allah Ta'ala hukum saya kerana takut pada manusia sampai tak semayang Jumaat. Tuan-tuan, ada siapa berhutangan tuan-tuan tak? RM50 berkira bertahun dah. Kalau boleh maaf-maaf lah. Masa bila kita maafkan orang hutang? Yang sabar dia boleh bertahan berapa lama? Tengoklah, kalau dia mati besok saya halal. Halal tu dah halal tak ikhlas. Sebab halal tu dah mati dah baru halal. Kalau tak mati, aku tuntut engkau sampai bila? Tuntut pula. Nampak tak halal kita? Kan masa tu, alah, kita pun pakai halal. Jadi orang nak tanya, kalau saya tak ni, kalau saya halal diam-diam saja macam mana ustaz? Saya halal dah tapi saya diam-diam, saya tak bagi tahu dia. Halal engkau tak ikhlas. Habis macam ni lah, macam cerita tadi lah. Panggil datang rumah, saya minta maaf lah, ambil lah, tak apalah. Tuan-tuan tahu orang berhutang ni sabar, orang pemiutang, yang tukang bagi hutang punya sabar ni. Dalam hadis kata, kalau kita bagi hutang kepada orang tu RM1,000 misal kata, dan dia tak mampu nak bayar, dia janji nak bayar tapi dia tak mampu, dia nak bayar, selagi dia belum bayar, selagi itulah kita seolah-olah kita bersedekah setiap hari RM1,000. Dapat pahala sedekah satu hari RM1,000. Macam mana kita banyak bagi hutang kat orang tu? Kita bagi RM3,000, sampai sekarang dia tak bayar, dah dekat 10 tahun dah. Tiap-tiap hari dapat kutip pahala RM3,000 punya pahala sedekah. Sebab tu hutang ni dia tak boleh nak paksa orang tu bayar. Nak paksa tak boleh. Kalau dia tak mampu, kita paksa tak boleh. Jadi kita kena, okey, tak apa, tak boleh, tak apa. Macam tu. Ya, boleh. Ya. Akan berucap lah. Tuntut pada saya. Ya. Maksudnya suruh tuntut lah tu. Betul lah tu. Sebab iyalah, kalau ada siapa-siapa yang berhutang kepada si mati ni, sila tuntut pada saya ataupun warisnya. Itulah ayat lebih kurang kan bunyi kan. Iyalah, sebab dia ambil alih hutang. Satu-satunya yang tergantung sampai akhirat besok adalah hutang. Maknanya orang muslimin, orang mukmin ni, kata Nabi SAW adalah dia semua amal ibadah yang lepas kecuali hutang, tergantung besok di akhirat. Maknanya selagi tak settle hutang, selagi itulah belum selesai urusan dia. Jadi kena selesai hutang. Siapa-siapa yang berhutang dengan arwah si mati itu, kata yang waris tadi, boleh tuntut dengan saya. Dan maknanya dia ambil alih hutang tu kepada dia. Hutang tu ada, kita ambil alih. Maknanya kita boleh ambil alih hutang. Contohnya macam ni, nak mudah faham. Ayah kita berhutang dan dia meninggal dunia. Jadi kita pun tak tahu berapa dia berhutang, ataupun kita dapat tahu kira jumlah dia berapa. Katalah hutang dia dekat RM2,000. Kalau 200 boleh pergi bayar terus, 2,000 kena tarik handbrake sikit lah, tengok bila nak pergi bayar. Jadi kita pergi jumpa tuan tu, tuan yang ayah kita berhutang tu, pergi bagi tahu dengan dia, hutang yang ayah saya punya 2,000 tu, saya yang ambil alih. Jadi saya akan bayar kepada tuan, bila-bila saya ada kelapangan, saya akan bayar sikit-sikit. Jadi selesai, yang si mati tu dah selesai, sebab kita ambil alih hutang tadi. Jadi waris yang cakap tu, jangan main cakap sekadar bercakap saja, dia dah ambil alih
hutang si mati kepada dia. So dia kena bertanggungjawab. Ni dalam bab ibadah. Jadi bila kematian berlaku, siang hari orang meninggal, malam tu dah kebetulan adik-beradik ada semua, selesai dah ke bumi semua. Malam tu, perkara pertama sekali yang kena dibincangkan oleh adik-beradik adalah hutang. Hutang arwah. Abah ada motor sebiji, ada kereta second hand. Abah ada hutang, jadi boleh jual motor ni. Siapa nak motor abah ni? Kita bagi harga-harga adik-beradik je. Janji gunakan harta dia untuk bayar hutang dia. Jangan ambil ini pusaka. Tak, benda tu harta ayah yang boleh dibayar. Okey, motor ni saya harga dia 2,500. Saya mampu 500. Ambillah 500 kat engkau. Tapi duit tu mari kita nak bayar hutang ayah. Kereta mahal sikit lah. Harga dia berapa? Kereta ni harga dalam 10,000. Campur tolak kan, darat bagi 10,000. Habis mampu berapa? Saya mampu 2,500. Semua setuju? 2,500. Ambil lah. Duit dapat, kumpulkan, ni nak bayar hutang ayah. Janji dengan harta yang dia ada itu tidak beban dia dalam kubur besok. Itu sebab anak-anak ni kena cerdik. Bukan orang Melayu ni kadang-kadang bincang bab harta malam-malam, kata baru meninggal siang tadi dah bincang. Memang hukum dia kena bincang. Sebab benda tu semua dah balik kampung semua, selesai siap-siap. Ni dalam bab ibadah. Jadi masa ini tuan, bersabarlah. Kalau ada orang yang kerti agama dalam keluarga, alhamdulillah seorang dua yang faham. Dalam bab ni akan jadi yang tak senang hati, akan ada adik-beradik yang rasa terlebih, terkurang. Mana boleh, ni kita punya. Dah anak-anak perempuan lain pula cerita dia sekarang. Anak lelaki dah mengut cara lain pula. Abalong dengan cara abalongnya, yang hak kecil dengan cara kecilnya. Pakai-pakai duk begitu pula. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ni cerita satu juzuk daripada cerita sabarlah, cerita bab hutang tadi, macam nak bayarkan. Jadi dalam bab sembahyang ni dia ajarkan kepada kita step by step. Walaupun 4 rakaat kena bertenang. Jangan sembahyang terlalu laju. Laju benar sembahyang. Apa cucap. Dalam satu kisah Nabi SAW duduk habis sembahyang, Nabi duduk dengan para sahabat, datang seorang anak muda dah sembahyang di ujung. Habis dia sembahyang, Nabi kata sembahyang semula. Nabi panggil dia suruh sembahyang semula. Saya baru sudah sembahyang, kata Rasulullah. Engkau belum sembahyang. Saya kan baru sudah sembahyang, engkau belum sembahyang, sembahyang semula. Kenapa sembahyang yang dia anggap tidak sembahyang oleh Rasulullah? Kerana dia adalah pencuri dalam sembahyang. Rokoknya tak sempurna, sujudnya tak sempurna. Itu disebut sebagai pencuri dalam solat. Pencuri dalam sembahyang pun ada. Yang mana? Tu rokok sujudnya. Dia tak ada i'tidal langsung. Dia tak ada tumakninah. Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni panggil apa? Ayam patuk. Tuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia baca apa? Kita jumpa orang, Assalamualaikum, cakap laju-laju sampai depan rumah, Assalamualaikum, sampai apa khabar, lama tak jumpa, pergi mana Assalamualaikum, balik terus. Kau cakap apa? Tak sampai cerita apa punya ambil laju. Ini kan pula menghadap Allah. Sabar. Sembahyang sunat pun itu, tak ada beza sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Cuma kita tak baca surah, kita baca Fatihah, lepas tu sujud saja. Okeylah, tapi bacaan lain tetap 3 kali. Jangan rukuknya tinggal sekali, dia punya subhanallah azim, sujudnya tinggal sekali. Siapa suruh cepat-cepat? Jangan buat koman, bagi cukup 3 kali. Nak cepat-cepat tak ada. Sembahyang tenang, Allahu Akbar. Tu yang cepat. Yang lambat sangat pun jangan juga. Allah slow sungguhlah. Slow. Kalau sembahyang tarawih 20 rakaat, start 8.45, habis 12.45. Bayangkan, balik tu makcik tak larat nak bawa beg lagi dah. Makcik endon tu jalan bawa telekung, heret kot jalannya. Heret je beg kot jalan. Kenapa? Baru balik tarawih, dia kata 12.30. Nampak nak sampai lorong belakang. Malam esok pergi lagi, taubat tak pergi dah. Malam esok dah tak, penat macam ni kaya. Slow sangat, imam bila slow, imam slow pun tak boleh. Jadi dalam bab solat kena sederhana, sederhana. Seseorang itu dilatih supaya merendah diri kepada Tuhan yang disembah. Ni dalam bab solat penuh dengan rasa keikhlasan dan taat setia. Berat tuan-tuan nak cerita ni, cerita ringkas dengar je lah. Sembahyang ikhlas, ikhlas tu duduk kat mana? Taat kepada Allah tu macam mana? Kita jaga tak waktu sembahyang kita, standby.
Subuh besok pukul berapa, dah standby jam kunci. Dia taat setia, taat sungguh dengan Allah. Zuhur pukul berapa, standby. Pukul 1 tu dah tak mau buat apa dah, sebab standby untuk solat. Bukan azan baru pergi, belum azan dah sampai. Itulah leceh kita ni. Belum azan lagi. Belum azan boleh apa? Boleh relax kat kedai-kedai, yang makan-makan, yang tengok TV, yang masak. Pasal apa? Belum azan. Kan sembahyang Jumaat gitu, datang awal. Nabi kata datang awal, bukan datang azan baru pergi. Kalau azan baru sampai, dah lambat dah tu kira dah. Tapi kita tak dapat nak perhati ni, kata taat setia dengan Allah. Macam mana taat kita dengan Allah? Allahu Akbar. Asar kita macam mana tadi? Sempat berjemaah asar kat mana? Ataupun asar atas motor, sambil balik. Masjid keliling-keliling, surau keliling-keliling, tak terlintas hati nak singgah. Tak singgah sebab time tak ni, time Allah ni, kita dengan Allah ni ada appointment dengan Allah, tak setia dengan Allah. Singgah Petronas ada jemaah, Petronas pun ada surau. Petronas lah, Petron saya tak tahu, Petronas ada. Boleh untuk sembahyang. Ni kita nak latih diri kita. Saya pesan diri saya, yang shopping silakan shopping. Supermarket ada surau tak? Ada. Taat setia dengan Allah, masuklah surau. Dah asar masuk surau. Kalau ini kita boleh buat, taat kita kepada Allah Ta'ala tu, begitulah keadaannya. Menjaga, memelihara waktu-waktu kita dengan Allah. Sebab tu malam-malam bimbang tuan-tuan, bimbang. Sebab bimbang besok pagi, boleh tersedar tak? Boleh terjaga tak besok pagi ni? Kena bimbang lah. Kalau dah tengok pukul 1, pukul 2 tak telah lelak mata lagi ni, macam mana ni? Boleh tak bangun pagi esok ni? Subuh besok, cerita subuh. Besok Ahad. Kalau Ahad tak apa, lambat sikit pun tak apa. Pukul berapa? 8.45 subuh. Ahad jadi tak bangun sebab tak kerja, tak sekolah apa, semua anak pun tak ada aktiviti apa. So kita dragkan time. Tak boleh. Tak ada reason langsung kita dengan Allah. Malah subuh itu satu perjanjian yang Allah tunggu kita dengan Allah Ta'ala. Allah murka sangat orang yang tak sembahyang subuh. Ish, ngeri macam jadi ke sembahyang subuh tak. Jadi kita ya. Lalu dengan banyak sekarang masa imam dah baca khutbah baru sampai seorang apa dia? masa Khutbah imam sampai. Orang baru sampailah jemaah. Tak ada masalah. Cuma tidak dari segi fadilat semayang tu dah tak ada lah dah. Dah kurang lah, habis dah. Jadi ya, semayang sah. Semayang sah. Cuma di fadilat semayang, khutbahnya dia kena duduk dengar kan. Tapi semayangnya sah, tak ada masalah. Itu beza. Tapi walaupun khutbah, tetap sunat tahiyatul masjid kena buat. Imam dah khutbah, kita sampai-sampai duduk. Peristiwa itu pernah berlaku dalam Rasulullah SAW. Seorang sahabat tengok Rasulullah khutbah, dia pun terus duduk dah tengok Rasulullah, hormat. Nabi berhenti khutbah, bangun semayang dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Tu sebab masuk, tak kira lah. Tapi agak-agak lah khutbah kedua dah baru nak semayang. Kita tengah rokok, orang dah kamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita duduk sujud tak habis, ya kelang kabut. Jadi masa tu tengok keadaan macam mana. Jadi memanglah kata Tuan Haji tadi, orang dah khutbah baru kita sampai, ini dah kira fall dah. Semayang dulu, semayang sah. Tapi dari segi fadilat semayang tu kita dah hilang kutip dah. Apa lagi khutbah tak dapat. Dari segi semayang sah. Yang kalau kita semayang Jumaat, rakaat pertama je dapat, dah terlambat benar dah. Bukan khutbah dah tertinggal dah. Semayang, orang dah semayang 1 rakaat lagi tinggal 1 rakaat dah masbuk semayang Jumaat. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia baru Allahu Akbar masuk. Dia kena selesaikan juga semayang Jumaat tu. Lepas tu dia kena semayang Zuhur. Zuhur kena buat. Yang 1 rakaat pun sama juga. Dia tak dapat 2 rakaat, dia dapat 1 rakaat saja. 1 rakaat saja dia jadi masbuk. Imam assalamualaikum, dia pun bangun sambung 1. Kehabiskan yang 1 rakaat tu. Lepas tu semayanglah Zuhur semula. Sebab dah kira dah habis dah, tak dapat dah 1 rakaat saja. Tapi Jumaat kena dihabiskan juga. Macam tu. Ya. Mungkin maksudkan lagi dari dengan riwayat hadis yang apabila khatib telah memberi salam, khatib duduk itu khutbah yang kedua, maka malaikat pun tutup kitabnya, maka kita termasuk dalam senarai Jumaat. Mungkin itu yang
Ya, tak ada masalah walaupun dia tak dapat, tapi sembahyang Jumaatnya sah. Sembahyang Jumaatnya sah. Memang malaikat ada, bila dah azan, bila dah imam naik ke atas mimbar, maka habislah, malaikat dah tak catat nama lagi dah, tak termasuk dalam ahli Jumaat kan. Tetapi sembahyang Jumaatnya hukumnya sah. Itu saja. Katanya dari segi sah tak batalkan. Baik. Ayat yang ke-154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah itu orang-orang yang mati, bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tiada sedar. Hidup di mana? Bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka hidup di sisi Allah Ta'ala. Kisah ahli Badar. Sebab ayat ini diturunkan, ini dalam asbabun nuzul, kerana orang yang terkorban dalam peperangan Badar dari kaum muslimin telah dikatakan orang mereka itu mati meninggalkan segala kenikmatan dunia. Habislah, matilah, habislah nikmat dunia semua dah tinggallah. Ada pula orang-orang kafir dan munafik mengatakan mereka telah membunuh diri mereka sendiri secara aniaya semata-mata memenuhi kemahuan Nabi SAW sahaja dengan tidak ada faedahnya. Ni ayat-ayat orang kafir dan munafik. Sebab itu mereka mengelak daripada pergi perang. Bila ajak pergi berjihad saja, orang munafik kata jangan pergi, kalau mati nanti kamu macam bunuh diri je pergi tu. Dia tak tahu janji Allah kepada orang yang fisabilillah. Banyak kisah-kisah ahli Badar ni. Ahli Badar ni dijamin oleh Allah Ta'ala syurga. Sebab mereka terlibat dengan perangan Badar bersama Rasulullah SAW. Perang yang sangat berat. Berlaku dalam keadaan Ramadan. Peperangan yang sangat berat berlaku untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala fisabilillah. Jadi orang-orang Badar ini disebutkan bahawa ada orang mati, sebahagian daripada orang muslimin mereka itu mati meninggalkan segala kenikmatan dunia, tetapi mereka itu hidup sebenarnya dengan nikmat di sisi Allah Ta'ala. Jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh pada jalan Allah itu mereka itu mati, sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tiada sedar. Allah yang tahu mereka ini hidup di sisi Allah Ta'ala. Ini banyak dah dibuktikan. Pernah satu ketika, ni ahli Uhud, ni ahli Badar, ni ahli Uhud, perang Uhud yang kita pergi di Jabal Uhud, ada makam syuhada di belakang tu, makam Sayyidina Hamzah belakang tu. Pernah diceritakan oleh mutawif yang bawa di sana, pernah berlaku banjir yang besar di Madinah satu ketika. Ni cerita mutawif tu. Jadi jenazah-jenazah orang yang meninggal dunia ni, yang asalnya kubur makam syuhada tu bukan ada kat situ. Dia bukan terkumpul begitu semua elok, bersepah-sepah, merata-rata, berselerak. Yang meninggal kat sana, yang meninggal kat sana, di mana saja dikebumikan. Ni perang Uhud. Setelah 40 tahun selesai perang, Allah nak buktikan bahawa orang yang mati jalan Allah Ta'ala ni mereka itu sebenarnya hidup. Setelah 40 tahun dah pelaku perang dah meninggal, habis dah semua, bumi Madinah jadi lain dah. Tiba-tiba datang banjir besar, dan banjir itu menimbulkan balik mayat-mayat, jenazah-jenazah orang yang mati syahid. Dan mayat itu dalam keadaan elok, tak ada rosak apa-apa pun, 40 tahun lepas. Dan situlah dikutip semula, lalu disusun di makam syuhada itu. Itu menurut cerita mutawif yang bawa pergi sana. Kita fikir, oh betul juga tak, kalau situ dah tiba-tiba di situ. Dia ambil semula, dia barulah ditanamkan semula di tempat makam syuhada itu. Itu bukti jasad mereka tidak diusik bumi. Orang yang mati syahid, subhanallah, jasad dia ulat pun tak usik, bumi tak usik, terima dengan redanya, tenang. Ada berlaku. Orang kita pun ada, dekat sini yang Malaysia pun ada. Kalau nak try gali lah kubur tengok. Kalau beranilah malam-malam. Kalau siang tak suspend, malam bagi suspend. Nak gali sangat, nak tengok, nak betul kat dia ni mati syahid. Kali-kali ada kan nak kata apa? Orang mati syahid, ulat tak usik. Orang yang hafiz Al-Quran, dalam dirinya ada hafal Quran 30 juzuk, bumi tak usik, ulat pun tak usik badan dia. Para-para Nabi, bumi tak usik, ulat tak usik dia. Kita ni agak-agak macam mana badan kita besok ni? 3 hari lepas kita meninggal tu kan, 3 jam lepas kita meninggal,
dia start keras. Semua anggota-anggota ni keras. Mata ni kalau tak tutup lepas 3 jam dia terbuka susah nak tutup dah. Dalam masa 3 jam tu, sebab tu kena cepat-cepat. Tangan ni kena main selalu siku, sebab tu nak mandi, nak mandikan jenazah. Supaya mandi jenazah ni jadi elok. Jadi malam-malam tu kena bersihkan, kena elok-elok. Kalau meninggal di waktu malam. Kalau meninggal di waktu malam, ni tuan-tuan ni ilmu ni, saya tak tahu. Mayat tu nak mandi besok. Orang yang tuan rumah ni biasanya kita biar je lah mayat tu dari tu. Kita tutup-tutup je lah. Tak, rupanya kena bersihkan terus. Mayat tu kena dibersihkan dulu. Bukan mandi, bersihkan. Tu kena belajar kursus jenazah tu. Bersihkan, ambil kain, lap-lapkan mata dia, bersihkan, wangi-wangikan dia pakai bedak dia elok-elok. Baju dia yang boleh buka-bukakan, dapat kita ambil gunting terus. Zak. Siapa suruh gunting? Malah hukum dia berdosa pula pergi membazir baju elok. Baju batik mahal RM300 selai, pergi gunting, kerak, pergi buat. Padahal boleh buka elok. Macam mana orang biasa buka baju, bukakan baju elok. 3 perkara kena buat. Simple nak untuk malam ni nak bagi ingat. Bila seorang meninggal dunia, bab pertama sekali kena buat mula-mula sekali, tutupkan mata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tutupkan mata dia dulu. Lepas tutupkan mata dia, jangan sibuk nak kiamnya. Kita apa-apa kiam dulu. Buka baju tak buka lagi. Tutupkan mata dia. Satu. Yang kedua, ikatkan dagu dia. Ikatkan dagu dia dulu supaya boleh tak terbuka. Ambil tali apa? Ambillah tali apa-apa yang elok, kain yang elok, ikatkan dagu dia. 2. Yang ketiga, tutupkan. Tutup jenazah tu. Tutup terus muka tu. Masa tutup tu lah, barulah buka baju dari bawah tu, buka baju dia selai semua, buka pakaian dia elok. Bersihkan. Siapa nak buat? Semua orang kena belajar. Untuk ni ahli keluarga rumah masing-masing. Bukan besok Tok Bilal buat dari malam sampai pagi. Kalau dia najis busuk gitulah kita duk ingat tak apalah nanti besok. Tak, pakang kemian. Malah ulama kata tak boleh baca Yasin kalau betul duk najis lagi. Sebelum dibersihkan tak boleh nak baca Yasin. Kita datang Yasin dengan tahlil semua, belum mandi, belum bersih, belum apa lagi. Sebab tu kena bersihkan dulu. Ni kena sambung, kena belajar dengan orang yang ahli jenazah. Saya sebut sikit saja. Menurut pendapat yang disebutkan oleh Ustaz Harun Hasanuddin Al-Hafiz, saya dengar daripada pendapat Ustaz Rusli Sairat. Dia bagi tahu, Ustaz Hasanuddin bagi tahu kata, mayat yang dibawa lebih daripada 2 marhalah, kalau tak dibersihkan dulu, hukum dia haram. Haram bawa mayat lebih daripada 2 marhalah tanpa dibersihkan dulu. Dia meninggal kat Kuala Lumpur nak balik Melaka, lebih 2 marhalah dah, lebih haram kalau tak dibersihkan. Kena bersihkan dulu. Ini pendapat yang saya dengar daripada Ustaz Rusli. Rujukan dia, Ustaz Rusli ambil daripada Ustaz Hasanuddin Al-Hafiz. Dia bagi tahu. Saya pun baru dengar, subhanallah, macam tu ke? Kita faham. Sebab tu kalau meninggal jauh bersih semua siap. Kalau boleh mandilah lagi terus, alhamdulillah. Jadi bab membersihkan jenazah ni bukan cerita mandi, bersihkan. Mandinya besok. Kalau mati malam-malam, apa kita nak buat dalam rumah ni, tak tahu nak buat apa. Nak pergi kemian ke, nak pasang colok ke, apa ke kita ni? Nak bagi berasak ke? Apa penting berasak? Ambil minyak wangi, spray. Febreze boleh tak? Boleh. Jangan spray kat orang, spray kat lansir. Barulah wangi. Nak tahu harumnya. Jangan-jangan malaikat apa baru spray Febreze je tadi. Dia kata wangi mayat ni, kita ambillah minyak wangi, sapu minyak atar tu, sapu keliling dan lansir, bagi wangi, suasana tu bagi harum, tak ada masalah. Jadi kalau tak belajar macam mana kita nak tahu, tuan-tuan? Benda mati sesekali, kena kursus, kena belajar, baru faham. Macam ni rupanya. Malah saya pergi ikuti kursus, saya tengok kalau macam ni ruginya orang tak belajar. Semua orang, setiap keluarga kena belajar bab pengurusan jenazah, baru tahu. Balik cerita orang yang mati fi sabilillah ini. Ayat ini diturunkan kerana orang yang terkorban dalam perang Badar dari kaum muslimin telah dikatakan orang mereka itu mati meninggalkan segala kenikmatan dunia.
Dan ada pula orang kafir, orang munafik mengatakan mereka telah membunuh diri mereka sendiri secara aniaya semata-mata memenuhi kemahuan Nabi SAW sahaja dengan tidak ada faedahnya. Maka Allah menurunkan ayat ini dan ditujukan kepada orang-orang yang berkata demikian. Ada pun orang mukmin yang telah terkorban dalam peperangan Badar itu sebanyak 14 orang. 6 orang di antara mereka dari kaum Muhajirin, 8 orang dari kaum Ansar. 14 orang je yang meninggal. Allah menyatakan bahawa mereka yang terbunuh itu hidup untuk menerima pahala mereka darinya. Subhanallah. Orang hidup dapat pahala berterusan daripada Allah Ta'ala, terus sampai bila? Sampai hari kiamat. Kita nak dapat pahala sampai terusan sampai hari kiamat macam mana? Agak nak mati syahid, pergilah Syria ke, jangan pergi Beijing. pergi taman mana nak dapat pahala mati syahid? Tak dapat. Nabi bagi tahu 3 jalan. Sedekah jariah, apa lagi? Ilmu yang manfaat, lagi anak-anak yang soleh. 3 jalan ni kenapa tak buat? Buatlah. Subhanallah. Hari Sabtu, hari Ahad ada free, panggil anak-anak kumpul dekat surau ni. Tuan-tuan, free dapat pahala tuan-tuan. Kumpul anak-anak pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Mari tolong ajar anak-anak ni. Nak ajar apa? Yang mengaji ajar mengaji. Habis mengaji pergi ajar agak semayang. Angkat semayang. Pergi siapa pakcik-pakcik tu lain ni baca cara basuh muka betul sini. Jangan agak cikgu Ustaz Kafar, Jaim. Yang tu je kita serah. Apalah, kita ada free tuan-tuan, hari Sabtu, hari Ahad, buatlah. Panggil anak-anak kumpul semua, bersemeriung, biar penuh surau kita. 2 jam dia, 8, 10, pukul 10 habis selesai. Apa yang kita boleh buat? Kumpul anak-anak. Ni nak cari pahala ilmu yang manfaat. Didik anak-anak, sebab anak-anak ni lama dia pakai. Didik orang tua-tua sekejap, lepas ni dia mati. Tapi didik orang muda-muda, anak-anak, lama dia pakai semayang tu. Angkat semayang, pergi ajar, bawa dia 5 orang, yang ni mengajar mengaji, yang ikra, yang mukadam, yang apa nama ni, ajar dulu, free of charge. 1 Ahad 2 minggu nak betulkan, yang dia mengaji kat sana mengajilah, tapi yang ni nak tolong dia, tolong secara berjemaah apa. Mari pakcik tu ajar 3 orang, ni 5 orang, ni 6 orang, 7 orang, 1, habis tu bayar. Lepas tu duduk ajar Fatihah. Sebab Fatihah tu rukun dalam semayang. Ajar Fatihah bagi betul. Seorang-seorang cek Fatihah. Yang mana ihdinas sira. Betul kan tak? Habis dah semayang, dah buat dah Fatihah. Okey. Penutup dia kita semayang sunat duha. Kita buat semayang sunat duha ramai-ramai. Baik, jemaah. Hidup hari Sabtu, hari Ahad, pagi-pagi. Nak pergi mana-mana, pukul 10 ke atas. Anak-anak pagi-pagi mai kat surau ni kumpul. Boleh tak kalau nak cari pahala? Al-ilmu yang tanfa'u bih. Nak dapat pahala besok, kita mati, ganjaran masuk terus. Selagi budak ni angkat semayang sampai tua, selagi itulah ganjaran pahala masuk. Kita nak tolong saja. Apa salahnya? InsyaAllah kalau tuan-tuan buat, ramailah hantar kuih besok. Roti canai sampai, lepas tu sampai bihun goreng pun sampai. Tu semua tak payah bayar duit. Buat benda baik, Allah Ta'ala kirim. Ada yang orang Allah gerakkan hati, kesian ni orang. Kita beli air kotak pula sampai. Berkotak-kotak tak terminum dah. Air botol ni memang wajib ada dah. Tak minta pun memang sampai dah. Allahu Rabbi. Cari. Pertama, sedekah jariah. Duit kita, sedekah kita. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat pada orang. Tolonglah. Ni pahala berterusan. Bagaimana orang yang mati syahid, kata Allah mereka hidup untuk menerima ganjaran-ganjaran pahala, iaitu 14 orang, 6 di antaranya kaum Muhajirin yang ikut sama-sama dengan Nabi, dan 8 orang daripada kaum Ansar, orang Madinah, ahli Madinah. Allah menyatakan bahawa mereka yang terbunuh itu hidup untuk menerima pahala darinya. Al-Hasan meriwayatkan orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah. Roh mereka akan dapat merasakan rezeki-rezeki, bau-bauan syurga dan kegembiraan. Subhanallah. Roh dia dapat rezeki, roh dia dapat bau syurga dan kegembiraan. Sebaliknya roh keluarga Fir'aun akan merasakan pedihnya neraka pagi dan petang, menderita dan kesakitan. Ini adalah bukti
bahawa orang-orang yang taat kepada Allah akan menerima pahala mereka dalam kubur atau alam barzakh. Begitu pula halnya dengan orang-orang ahli maksiat derhaka kepada Allah, sebab sahaja mereka itu dikuburkan akan langsung menerima seksanya. Ada orang tanya, macam mana kita nak tahu dia ni orang baik ke tak baik ni, yang meninggal dunia ni? Kalau hidup dekat dunia ni dia baik, insya-Allah Allah janji baiklah. Kita nak tahu baik tak baik ni yang zahir. Jangan kita nilai yang batin. Tu Allah. Yang zahir sahaja. Kita tengok dia rajin baik-baik lah tu. Tak usah duk. Kau nampak dia tu macam tu. Tu jahat tu sebenarnya. Mana kau tahu? Hati dia tu. Hati dia jahat ke hati kau yang jahat sebenarnya? Hati kerja Allah. Yang zahir ni kita cukup lah takat zahir. Jangan duk pergi selidik lagi. Dia ni macam mana begini. Dah jadi pemberita pula kita dah. Dah tak payah. Kerja kita yang zahir. Tengok yang zahir tu baik-baik lah. Cukup. Sampai takat tu je. Yang selebih tu dia dengan Allah. Tak payah kita sibuk-sibuk ke sana sini. Jangan mencari-cari keburukan orang. Nabi melarang. Jangan. Jadi bila mati saya masuk ke dalam kubur, di situ dah dapat dah. Allah akan bagi sebab-sebab mereka di kuburan akan menerima seksanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ahli maksiat, orang jahat tuan-tuan, ahli maksiat ni apa maksiat? Maksiat dari perkataan asi, maknanya derhaka. Jadi orang maksiat adalah orang yang menderhaka. Bila kita sebut je maksiat, kita nampak apa? Maksiat ni, oh ni memang disco, night club. Oh, itulah maksiat, minum arak, judi. Dalam rumah kita ada maksiat tak? Anak kita buat maksiat tak? Derhaka tu maksiat. Apa? Tak semayang tu derhaka lah. Anak kita sedang tidur, tak bangun semayang, maghrib, tengah tu leka lagi dengan televisionnya, isyak tak semayang, entah mana melilau tak balik. Itu sedang buat maksiat namanya. Kita dah fikir dia tak minum arak, dia tak berjudi, kalau tak buat maksiat lah. Lah, maksiat tu bukan minum arak berjudi sahaja, tetapi yang tak semayang tu juga namanya asi, menderhaka kepada Allah Ta'ala. Yang ni Allah suruh, bila tak buat derhaka. Tu orang lain, kita. Aku ni terlibat dengan maksiat tak? Terlibat dengan derhaka kepada Allah tak? Ya Allah, rupanya kita pun banyak yang kita derhaka kepada Allah. Wala takhunullaha war rasul amanatikum. Jangan kamu khianat kepada Allah dan jangan kamu khianat kepada Rasul tentang amanah yang diberikan. Apa? Anak-anak kita itu adalah amanah. Kita tak didik anak-anak kita dengan baik, itu adalah khianat. Khianat kepada siapa? Khianat kepada Allah. Tu amanah anak-anak tuan-tuan. Itu sebab cerita anak-anak ni Allah Ta'ala sambung pada ayat tu. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya anak-anak kamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu merupakan fitnah, kata Allah. Fitnah maknanya dugaan, cubaan. Allah bagi harta sebagai cubaan, anak-anak pun sebagai cubaan. Ni dua benda ini yang menyebabkan manusia jadi rosak biasa. Sebab kita tak didik dengan baik, kita telah mengkhianati apa yang Allah bagikan kepada kita. Jangan sampai begitu. Sebab tu kalau kita, abah datang surau, datang masjid hari Jumaat, bawalah anak. Mari ikut abah. Tak apa bah, saya pergi sendiri bah. Iya, kau pergi sendiri lain. Kau ikut dengan abah. Lain cerita dia. Dengan abah kau dapat sah depan. Anak muda pergi semayang Jumaat, dia duduk kat mana? Orang duduk atas masjid baca khutbah, dia duduk kat mana? Duduk bawah pokok, berbual dengan kawan-kawan dia, sakokok. Silap-silap tak semayang Jumaat. Khutbah sedang dibaca, dia duduk sedang berbual. Bukankah khatib dah berpesan, barang siapa berkata-kata. Itu sebab kena ikut abah. Mari ikut abah. Naik kereta dengan abah. Jom dengan abah. Duduk dengan abah. Duduk diam-diam. Kau tertidur pun tak apa senyap. Kau tertidur pun tak apa lagi dalam masjid. Daripada kau berbual kat bawah ambil sakokok. Berbulu je mata kita tengok. Satu masjid saya pergi tuan-tuan. Bukan budak-budak muda berbual, orang tua-tua berbual. Astagfirullah. Saya kata berat, saya tak pernah jumpa tempat tu. Adalah satu masjid tu saya pergi, bukan di sinilah, ada tempat lain dekat belah-belah Hong Kong sana tu. Dekat sini. Orang tua-tua duduk tepi kolah.
Bukan ambil semayang, duduk kat di sekolah tu kan ada tempat tinggi sikit, duduk 3-4 orang keliling, ramai. Saya nak pergi angkat semayang, nu khutbah dah baca nu. Astagfirullahalazim. Jadi kita duduk khutbah sekolah sebelah masjid kecil je. Saya duduk dengar khutbah, mata duduk tengok, duduk berbual apa. Siap-siap ukur gudang garam lagi tu. La ilaha illallah. Dia kata tua-tua ni berat, ini dah berat dah. Siapa boleh nasihat mereka? Saya pun tak berani tempat orang. Sekarang tak balik saya lepas tu. Baik. Ini bukti bahawa orang-orang yang taat kepada Allah akan menerima pahala mereka dalam kubur ataupun dalam alam barzah. Jadi kita ni besok tuan-tuan, amal kita lah yang akan teman kita. Bila kita meninggal dunia, maka datanglah satu makhluk Allah Ta'ala yang Allah izinkan untuk datang meneman kita. Lalu kita tanya, siapa engkau ni? Harumnya, wanginya, cantiknya, siapa yang kau datang ni? Akulah amal-amal baik engkau, akulah amal-amal soleh engkau dekat dunia kemarin. Allah izinkan aku teman kau dalam kubur. Yang satu lagi datang juga, baunya busuk bacin, baunya busuk sangat, rupanya menggerunkan, sangat ngeri wajahnya dilihat. Datang juga teman kita dalam kubur besok. Siapa engkau ni? Akulah amal-amal jahat engkau kat dunia dulu. Jadi kita ni dah tahu dah nak teman dengan siapa kat akhirat besok. Benda tu kat dunia lah. Kalau agak-agak nak teman dengan hak rupa macam tu, buatlah. Buatlah jahat banyak-banyak, nanti dapat teman macam tu. Allah. Kalau nak dapat teman yang baik dalam kubur besok, kawalah dengan benda-benda yang baik, yang amal-amal solat. Sebab itu masa dekat dunia ni, tak apa, letih sikit pun tak apa. Letih dengan beramal, letih kerja sana, letih pergi dengan ada ceramah sana, ada ustaz sini, ada selawat sana pula, tak apa. Ada kuliah sini, kurang tidur, kurang duit, habis duit semua, bawa aneh, tak apa. Sebab Allah tidak pernah rugikan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Allah tak pernah rugikan orang yang cinta Rasulullah SAW. Tak pernah rugi. Pasti dia beruntung. Dunia wal akhirah. Dunia wal akhirat. Orang datang surau tak pernah rugi. Rugi datang surau, tak rugi. Siap-siap dapat makan lagi, dapat tapau balik lagi tu. Bukan dekat dia makan seorang, tapau lagi balik, untung 2 kali ganda. Allahu Akbar. Itu pun orang tak nak datang. Jadi tuan-tuan, dekat dengan Allah tak pernah rugi. Sikit lagi kita ambilkan, jika dikaji di sini, mengapa Allah melarang untuk mengatakan orang yang telah terbunuh dalam perangan sabilillah itu sebagai orang yang mati? Kenapa? Allah kata jangan kamu kata orang yang terbunuh itu di jalan Allah itu orang yang mati. Sebab padahal mereka yang terbunuh itu memang benar-benar sudah mati, bercerai dengan anak isteri, meninggalkan segala yang dikasihi dan yang dicintai. Kejawabnya, kerana maksud larangan di sini ialah agar jangan disamakan. Wala taqulu, wala di situ jangan disamakan kematian para syuhada itu, orang yang mati syahid itu, dengan kematian orang-orang yang mati biasa. Siapa kata? Allah kata orang mati biasa tu lain, tapi orang mati syahid, Allah kata mereka tu bukan macam kita, kerana roh mereka sekalipun bercerai dengan jasad tetapi diabadikan langsung di syurga. Allah, dia orang ni ganjaran ni, subhanallah. Sebab tu orang nak sangat mati syahid, nak sangat mati syahid. Jadi mati syahid ni bukan boleh pergi jom saya nak pergi mati syahid lah, tak juga. Ada kisah seorang sahabat yang berperang dengan Rasulullah sama-sama. Dia di medan perang di depan sekali, bercala-cala, badannya habis, kena pedang, lawan bertungkul lembut. Sahabat-sahabat Ali tengok, ya Rasulullah, hebatnya dia ni, tentu dia ahli syurga. Kalau dia mati, tentu dia akan syahid. Nabi kata dia ahli neraka, dia akan masuk mati neraka. Orang yang berjuang di medan Allah, berjuang fisabilillah, tapi matinya masuk neraka. Kenapa? Kamu tengok, habis dia berjuang, badan yang dah bercala bala sakit ni, teruk dah kena ni, dia tak tahan. Dia tak tahan, sakit sangat, dengan luka-luka badan sakit sangat. Dia kata, ya Rasulullah, aku berjuang demi bumi Madinah, aku bukan berjuang kerana Allah. Aku nak mempertahankan Madinah. Nampak beza niat dia? Berjuang kerana Allah fi sabilillah, atau kau berjuang kerana bumi Madinah?
lalu dia ambil pedang, dia tak tahan sakit, dia tikam diri dia sendiri, dia mati dalam keadaan kafir. Padahal dah berjuang dah fisabilillah. Nampak niat? Sebab itu niat sangat-sangat mustahab. Walaupun dah pergi berjuang, kau niat tak betul, habis. Jangan hairan orang yang berjuang di jalan Allah nampaknya hebat di awalnya tapi penghujungnya kecundang. Pasal sebab niatnya bukan fisabilillah. Mana kita tahu niat orang? Umpama pokok, kalau nak tengok pokok tu, tengok akarnya cantik, batangnya cantik besar, daunnya rimbun, tunggulah buahnya besok macam mana. Kalau tengok elok dah, tunggu buah dia keluar. Kalau akar elok, buah dia manislah keluar. Kalau akar buruk, niat tak betul daripada awal, buahnya masamlah besok. Selagi tak keluar buah tak tahu, tunggu penghujung besok. Jadi jangan terperanjat tengok benda macam ni. Oh, yang aku takut aku besok jadi macam tu, na'udzubillah. Kita kena gitu. Aku bimbang aku ni. Kita tak tahu perakhiran kita macam mana. Sebab tu kena ingat, hidup di alam ghaib, orang ini diabadikan di syurga. Orang fisabilillah ini hidup di alam ghaib yang tiada dirasakan oleh orang yang masih hidup di dunia ini. Itulah sebabnya di akhir ayat Allah sebutkan walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak sedar. Maka Allah beritahukan supaya manusia itu sedar. Tetapi bukankah setiap orang mukmin yang taat kepada Allah akan mengecap nikmat syurga di kubur mereka? Jawabnya, hanya para syuhada sahaja yang mendapat kelebihan nikmat dengan rezeki-rezeki yang merupakan makanan dan santapan dari syurga, sedang yang lainnya tiada mendapat nikmat-nikmat yang seperti itu. Yang buat baik amal soleh tadi dapat juga nikmat, tapi nikmat dia tak sama nikmat orang yang fisabilillah. Mereka istimewa. Kalau dalam meja hidangan tu dia bilik aircon ada apa nama? Ada pelayan siap dan layanannya VIP class. Hang kita ni aduk kat luar-luar lah. Tak apalah, janji syurga. Syurga yang paling ringan, syurga yang paling rendah sekali tingkat. So mana? Syurga kelas, kalau bahasa kita ni kelas kambing lah, yang jenis tangga-tangga. Syurga yang paling rendah sekali Allah bagi, luasnya 10 kali ganda dunia ini. Luasnya 10 kali ganda bumi ini. Tu syurga yang paling rendah sekali tingkatannya. Bayangkan hak syurga yang paling tinggi, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Ula. Allah, sebab syurga Allah itu maha luas, bukan kecil-kecil. Jadi mintalah, minta nikmat syurga yang paling tinggi dengan Allah. InsyaAllah Allah berikan kepada kita. Kalau ditilik dari segi mengenang jasa, sesungguhnya tepat pepatah yang mengatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka kematian para syuhada yang gugur bertempur di dalam medan perang kerana menegakkan agama Allah sabilillah, sebenarnya nama mereka hidup selama-lamanya. Tidak akan dilupakan orang, bahkan akan dikenang terus jasa-jasanya, dicatat keperwiraannya, dan sangat berguna pula sejarahnya untuk ditiup ke dalam jiwa setiap perwira Islam yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga bila semangat bertemu semangat, jiwa berpadu jiwa, akan menyalalah dengan berkobar-kobar semangat pengorbanan mereka. Tuan-tuan, seorang anak muda Malaysia yang kita baca dalam sejarah, Muhammad Ammar, umur baru 21 tahun, anak muda, tapi Allah berikan kelebihan yang sangat hebat. Ammar meninggal dunia aksiden saja, tapi dia disembahyangkan oleh ulama-ulama besar di Turki. Dan yang paling hebat, dia dikebumikan di sebelah dengan makam Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari adalah rumah yang Nabi singgah mula-mula sekali Nabi pergi ke Madinah. Rumah dia lah Nabi singgah. Dia adalah saudara dengan Rasulullah, keturunan sebelah ibu Nabi, di tempat Najran di sana. Nabi pergi Madinah dalam hijrah, semua orang Madinah buka pintu semua. Ya Rasulullah, datanglah rumah kami, datang rumah kami. Nabi kata, tunggu unta aku ni berhenti kat mana. Sampai di rumah ini, unta pun duduk di situ. Nabi suruh bangun semula unta tu, pusing lagi 3 kali nak confirm betul ke rumah ni. Betul, inilah rumahnya sahabat ini. Seronoklah Abu Ayyub Al-Ansari ini.
Rasulullah tinggal di rumah dia. Macam mana dia mulakan Rasulullah SAW? Rumah ni 2 tingkat, satu atas, satu bawah. Nabi dipersilakan Nabi duduk kat tingkat atas. Dia kata, ya Rasulullah, duduklah kat tempat atas. Nabi kata, tak, aku duduk kat bawah saja, senang. Bayangkan malam tu nak tidur macam mana. Dia dengan isterinya dekat atas, Nabi dekat bawah. Aku macam pijak atas kepala Rasulullah ni, tak boleh tidur. Ya Rasulullah, tolonglah naik atas. Takkanlah aku ke bawah, aku duduk kat atas pijak kepala Nabi ni. Tak boleh. Nabi kata, tak apa, tidur je lah. Masa tidurnya tak tenang hati Abu Ayyub, mengenangkan kalau ada habuk-habuk jatuh daripada atas kena pada Rasulullah. Punya muliakan dia Rasulullah. Kalau ada habuk jatuh pun dia bimbang tak. Sampai satu ketika tumpah air meleleh tumpah kepada Rasulullah ke bawah. Nabi kata, tak apa, ni sebagai tetamu. Lama Nabi duduk dekat 7 bulan katanya Nabi duduk rumah Abu Ayyub Ansari. Nah, akhirnya cerita pendeknya, dia ni seorang yang sangat memuliakan Rasulullah, mencintai Rasulullah. Sebab itu Allah izinkan dia duduk di rumah dia. Hinggalah Rasulullah dah meninggal dunia, dia pun berhijrah. Dikabarkan dia di Turki, di Istanbul. Dan bila dengar balik cerita Ammar ni, seorang anak muda abad ini, budak muda biasa-biasa yang kita lihat, kita pun tak kenal siapa dia, tapi Allah nak muliakan dia. Allah tak bersebelahan berjiran dengan Abu Ayyub Ansari, orang yang dimuliakan Rasulullah SAW. Pasti ada sesuatu yang hebat pada diri anak muda Malaysia ini. Ada bukunya, tuan-tuan baca bukunya. Saya baca bukunya menangis-nangis, tuan. Kisah Ammar ni, tajuk dia Cinta Ammar. Itu dah cinta Ammar. Subhanallah, menangis baca buku dia. Ya Allah, tak tahan tengoknya. Jadi tuan-tuan sekalian, insyaAllah kita selesai ayat 153 dan 154. InsyaAllah pertemuan akan datang 155 masih dalam surah Al-Baqarah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu imama wa nura wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما